Line slow sikit begini. Okey, muslimin muslimat sekalian, semalam kita telah pun ceritakan, bukan diskusi ya. Semalam kita telah pun kenalkan sebuah kitab tentang Mu'jam Mufihris Al-Quran Al-Karim semalam. Itu kelebihan Mu'jam ensiklopedia untuk memudahkan cari al-alfaz ataupun huruf yang memulakan Quran. Malam ni, pagi yang kedua ni kita akan kenalkan sebuah kitab lagi, Mu'jam al-Mawdu'i lil Ayat. Mu'jam Mawdu'i lil Ayat Al-Quran Karim, susunan Subhi Abdul Rauf, Masri Mesir. Maktabah cetakan Darul Fadilah. Baik, kitab ni harga ni tak mahal lah. Kalau harga Mesir dulu bawah 20 gini, 20 gini harga dia, tak mahal mana. Saya yakin tuan-tuan yang belajar di sana memang wajib beli. Penuntut Al-Azhar, khasnya kuliah syariah, Surdin, apa je kuliah, memang ada kitab ni. Wajib kena ada, sebab kita akan rujuk kitab. Di antara masadir atau masdar utama menuntut Islam, Quran. Nak cari Quran ni, ayat-ayat apa yang senang, menggunakan bantuan Mu'jam Mawdu'i lil Ayat. Kita lihat bagaimana dikumpulkan ayat-ayat Quran, tajuk apa. Katakan nak cakap bab puasa, buka bab puasa As-Sawm, semua ayat bab puasa ada belaka. Surah apa? Okey. Baik, contohnya saya nak kongsi hari ni. Baik, kita nak buka ayat bab puasa. Jadi maknanya just kita hanya tengok di fihris belakang ni. Di belakang ni banyak ni. Dia punya, dipanggil apa? Fihris kandungan tau. Kandungan ni, kandungan. Allahumma salli ala sayyidina. Bahasa Melayu panggil apa ni? Kandungan ni. Kandungan apa? Melayu. Isi kandungan. Daftar. Muhtawiyat. Okey, fihris belakang ni. Okey, belakang ni. Jadi kat belakang ni, mawdu' belakang ni. English. Baik, contohnya belakang ni. Dia panggil apa? Safhat belakang ni. Mawdu' dia berapa? Fihris belakang ni. Dia akan beritahu muka surat 105. Baik, kita bukalah. Okey, muka surat 105. Okey, contoh ya. Okey, bab puasa. Kita bab puasa. Minta maaf, terbalik. Yang menonton terbalik. Baik, pada muka surat 105 ni, tajuk dia As-Sawm. Jadi penyusun kitab ini telah memudahkan kita. Orang yang belajar di universiti, yang belajar di fakulti, kampus sebagainya, memanglah dia akan mudah. Maknanya dia boleh tahu berapa ayat bab puasa. Contohnya, bab puasa dalam Quran ada 3 surah je cerita bab puasa, iaitu surah Al-Baqarah, surah Maryam dan surah Al-Ahzab. Maknanya orang yang nak buat PhD ke, nak buat master ke, nak sambung pengajaran lebih tinggi, dia wajib kena ada ni. Sebab apa? Yang ni lah sumber rujukan dia. Kalau nak buat tesis PhD contohnya lah, di antara maraji', susunan sumber rujukan dia, kena ada kitab. Tak boleh guna ensiklopedia Google Sheet, tak boleh. Kena sebagai seorang yang buat tesis, buat kajian, dia kena ada maraji' asliyah, iaitu sumber yang asal. Macam inilah kitab ni. Jadi kena ada. Kitab ni membantu kita buat tesis kajian kita, nak sama master sebagainya. Okey. Contohnya saya sebut tadi, bab puasa. Dalam Quran ada 3 surah cerita bab puasa. Surah apa? Surah Baqarah. Okey. Tuan-tuan boleh buka pada ayat 183, bermula daripada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر ayat 1. Dalam surah ni, surah Al-Baqarah ayat 183 hingga ayat 187 menceritakan agak detail tentang kewajipan berpuasa, hari-hari yang boleh puasa, hari-hari yang boleh tinggal puasa, kemudian apakah pelepasan orang yang musafir, orang yang miskin, orang yang uzur, kemudian siapa ganti macam mana. Kesemuanya diceritakan ayat ni, ayat surah Al-Baqarah. Kemudian disebut kelebihan bulan Quran, bulan turun, kelebihan Ramadan, bulan turun Quran, kemudian petunjuk, semua-semua ni ada dalam Quran. Bahkan ayat ini juga menceritakan hukum hakam. Adakah kita ni orang yang puasa, boleh tak kita ni bila bulan puasa ni kita boleh tak macam orang kahwin, hubungan keluarga boleh tak? Benda ni dijawab dalam surah Al-Baqarah. Kemudian masuk surah yang kedua, surah Maryam. Dalam surah Maryam Allah sebut puasa min haitsu ma'nal akhar. Apa dia? Iaitu satu ayat yang menyebut inni nadartu lirrahmani sauma. Mengikut kitab-kitab tafsir menyebut ada ulama mendefinisikan puasa juga selain menahan makan minum, berpuasa juga tahan tak cakap. Maknanya apa dia? Tak cakap. Fakuli washrabi wa qari aina. Baik. Jadi ayat yang surah Maryam ni cerita kepada kita, di antara ulama menyebut definisi puasa ni selain tak makan minum, maksud puasa dari segi bahasa juga tak cakap. Falam ukallimal yawma insiya. Jadi ceritanya dalam surah Maryam ni rakamkan dalam ayat ni bagaimana kalau sekiranya aku ni tak cakap puasa lah. Kalau aku cakap aku lupa. Ada juga maksud puasa ni menahan cakap, menahan mulut daripada berkata-kata. Kita hari ni tak makan minum pun dah tak tahan dah, kelaparan. Anak saya dah, mungkin anak tuan-tuan yang kecil-kecil lah, yang baru sekolah 1, 2, 3 no. Hari pertama ni Masya Allah berguling-guling apa. Bayangkan tuan-tuan, kita Nabi sebut di antara hikmah berpuasa ni, kita dapat merasai keperitan orang-orang yang miskin, keperitan orang-orang yang kebuluran. Tuan-tuan, kita lihat sahabat kita, saudara kita di Palestin, sahabat kita di Somalia, sahabat kita di Rusia, dan juga negara-negara di di Myanmar, di Rohingya sana, yang mana mati kebuluran, ada yang lemas, lari daripada rejim rejim yang bunuh di Myanmar. Panglima tentera dia, panggil apa? Maknanya kita hari ni masih aman, tuan-tuan. Patutnya kena syukurlah. Kena syukur, kena banyak berdoa, kena banyak minta ampun dengan Tuhan, kena banyak menyatakan kesyukuran dan sebagainya. Muslimin muslimat, kat luar sana hujan. Jadi kita pun dah hampir dah 7 dah. Sikit lagi sikit lagi. Baik, surah yang terakhir menceritakan tentang Al-Quran, tentang puasa, iaitu surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Apa dia? Baik. Ayat ni Tuhan sebut innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina. Baik. Ini syahid ayat yang kita sebut, was saimina was saimat.
yang lain ila akhir ayat. Dalam surah Al-Ahzab, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah cerita tentang sifat-sifat. Sifat-sifat apa? Dia kata orang Islam lelaki-lelaki, orang Islam perempuan, orang mukmin lelaki-lelaki, orang mukmin perempuan. Ini dalil memberitahu kita nak menjelaskan bahawasanya rupa-rupanya orang Islam tak mesti orang beriman. Nampak ayat ni? Ulama tafsir kata buktinya apa? Dalil ni. Maknanya orang Islam lelaki, orang Islam perempuan, orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan. Bila orang mukmin confirm dia Islam. Nampak? Bila orang mukmin confirm dia ni Islam. Jadi maratib disebut start daripada bawah. Orang Islam. Kemudian orang mukmin. Naik lagi, orang yang qanitin, bertakwa. Naik atas lagi. Kemudian sadiqin. Naik lagi. Sabirin. Naik lagi. Khashi'in, yang khusyuk. Subhanallah. Lagi orang yang khusyuk. Kemudian orang yang menginfak. Tadi as-sadiqin yang kita ulang balik. Muslimin, kemudian mukminin, beriman, qanitin, qanitat. Orang yang bertakwa, qanit. Kemudian as-sadiqin, yang benar, sabirin, yang sabar. Kemudian khasyi', yang khusyuk. Naik lagi. Wal mutasaddiqin, yang membenarkan lagi. Tadi benar? Orang yang membenarkan. Membenarkan. Ini tafsir yang panjang. Kalau nak urut ayat ni panjang. Kena tengok rujuk tafsir. Tapi saya sebut bahawasanya maratib yang disebut dalam Quran, bahawasanya ni beberapa golongan-golongan. Apalah khasyi'in, kemudian mutasaddiqin, kemudian shaimin. Masya-Allah, orang yang berpuasa. Nampak tingginya maratib orang yang berpuasa ini. Wal hafizina furujahum wal hafizat wal zakirin Allah katsira wal zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Semua yang Tuhan sebut, yang Allah sebut dalam Quran, dalam ayat ni, apa dia? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Golongan-golongan ini, baik orang Islam, baik orang mukmin, orang bertakwa, orang yang membenarkan, orang yang bersedekah, orang yang sabar, orang yang berpuasa, semua golongan ni kata Allah a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Apa maksud dia? Allah Taala sediakan bagi mereka ini maghfirah, keampunan, dan juga pahala yang besar. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita hari ini kita berpuasa untuk apa? Hak ni kena jadidu imanak, jadidu niyatukum jami'an. Kita kena baik pulih, perbaharui niat kita masing-masing. Adakah kita hari ini, niat puasa kita hari ini sebab puasa dah, orang lain puasa, kita puasa, ataupun puasa aku nak puasa sebab apa? Nak bagi maintain sikit, nak bagi sihat. Ataupun niat kita aku puasa sebab tak puasa malu anak-anak. Ataupun puasa dengan sebab keduniaan. Nabi kata dalam Quran, dalam hadis kursi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasalah untuk aku. Kalau kita puasa untuk Allah Ta'ala, kita akan dapat anugerah Allah Ta'ala. Kalau kita puasa kerana majikan, minta dengan majikan pahala. Kita puasa dengan sebab ayah suruh, minta dengan ayah pahala dia. Kalau kita puasa dengan sebab orang-orang, minta dengan orang. Jadi jangan puasa kerana manusia, tapi puasalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintah. Kerana as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasalah untuk aku, kata Tuhan, wa ana ajzi bih. Sebab itulah kita lihat ada orang puasa dapat 1 pahala je. Ada orang puasa dapat 100 pahala, ada puasa dapat 1000 pahala. Masya-Allah. Jadi maknanya puasa ini tuan-tuan, ribuan pahala dan keampunan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni.
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Yang mana Tuhan kata Allah sediakan maghfirah, keampunan, dan pahala yang sangat besar, sangat luas, sangat agung. Jadi nak apa lagi? Kita hari ni kalau tak dapat pahala banyak pun, kita minta Tuhan ampun, tak apa. Sebab apa? Kita ni manusia dosa banyak, tuan-tuan. Dosa sepanjang bulan-bulan lain. Sebab tu orang-orang soleh, dia minta doa, minta semua bulan Ramadan. Kita cukuplah sebulan tak tahan dah kita. Orang yang soleh dia minta semua bulan Ramadan. Sebab apa? Bulan Ramadan bulan keampunan. Kita Islam ni, orang Islam ni senang aja minta ampun dengan Ramadan. Dia tahan lapar sejak sahur tadi. Hari ni hari kedua, bangun sahur dalam keadaan susah ni. Bukan senang, tuan-tuan, nak tidur bangun pula, bangun awal pula, berkorban, mengantuk, bangun, berwuduk, basuh muka. Orang puang pula bangun awal, masak nasi, siap titisan peluh yang dikeluarkan sepanjang hari. Allah Ta'ala kurniakan pahala yang besar. Suami pula pemalas bangun, contohnya nak gerak punya payah-payah nak bangun subuh, katakan, tapi dengan sebab keikhlasan isteri masing-masing, mengejutkan isi rumah, dia bangun dengan sebab mengamalkan sunnah Rasulullah. Subhanallah.